Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan sedikit satu kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh Menteri Ekonomi Saudara Rafizi Ramli, yang mana kenyataan itu bertajuk pengeluaran kedai BSP seperti Panadol bakal mengundang masalah di usia tua. Okey, beliau kata kalau pengeluaran ini dibenarkan, dilihat bakal meletakkan pencarum dalam masalah besar pada usia 50, 55 tahun dan juga 60 tahun. Beliau berkata ia seperti mengambil Panadol di mana masalah mungkin selesai pada usia 30 hingga 40 tahun, tetapi sebenarnya ia seperti menggali lubang pada usia 50, 55 dan juga 60 tahun. Kerajaan boleh menjadi popular dengan menggunakan pengeluaran kedai BSP, namun kesan panjang kepada pencarum dan juga ekonomi negara. Okey, beliau sudah maklum berkenaan dengan kos bla 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 lain semua ni lah. Okey, sebenarnya Yang Berhormat okey, apa yang Yang Berhormat bimbangkan ni memang ada kewajarannya, tetapi Yang Berhormat perlu melihat realiti rakyat Malaysia sekarang, kerana bukannya semua pencarum yang akan bersara pada usia 50, 55 ataupun 60 tahun, tetapi ada mereka yang terpaksa bersara lebih awal disebabkan kekangan ataupun halangan tertentu yang membuatkan mereka bersara pada usia 30 tahun, 40 tahun, iaitu sebelum 50 tahun. Dan apabila mereka ini telah pun bersara memilih untuk tidak lagi bekerja ataupun tidak mendapat sebarang peluang untuk bekerja, kita kena lihat juga Yang Berhormat realiti industri sekarang ini. Adakah pihak industri mahu mengambil golongan pekerja yang berumur 40 tahun dan ke atas? Kalau kata dari segi sektor profesional, orang yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai kemahiran dan sebagainya mungkin akan diambil, tetapi itu adalah satu ataupun dua orang bagi satu-satu posisi yang berkenaan. Tetapi kalau kita ambil seperti pekerja di bahagian retail, pemasaran dan sebagainya, ataupun di kilang, sektor perkilangan dan sebagainya, adakah mereka yang berumur 40 tahun ke atas ni dengan dah mempunyai keluarga, mempunyai anak-anak dan sebagainya, adakah ianya mereka ini dimahukan oleh pihak majikan? Ini adalah perkara yang sebenarnya pihak kerajaan saya rasa mungkin bukan terlepas pandang, tetapi mereka tidak menyatakan berkenaan dengan isu ini. Menyatakan tentang kebimbangan pada usia persaraan dan sebagainya, itu memang betul, tetapi itu adalah untuk mereka yang masih lagi bekerja, masih lagi aktif mencarum dan sebagainya. Tetapi bagi golongan yang sudah tidak bekerja, sudah tidak aktif mencarum melebihi satu tempoh masa yang panjang, 5 tahun, 10 tahun dah tak mencarum. Kita lihat ada yang sekarang ini pencarum umur 48, 49, dah struggle, dah sangat macam-macam, hidup dalam keadaan yang daif, tetapi tidak mempunyai sumber keuangan. Malah ada yang macam ditinggalkan, ada yang mungkin bujang tetapi tak sihat, lumpuh dan sebagainya. Banyak perkongsian-perkongsian ini berlaku di media sosial. Jadi golongan-golongan ini yang mempunyai talian hayat terakhir, iaitu melalui simpanan wang kedai BSP mereka, sebenarnya mereka ini wajar diberikan pertimbangan untuk mereka ini memilih sama ada mereka hendak mengeluarkan ataupun tidak. Ini adalah satu perkara yang kerajaan dan pihak kedai BSP perlu lakukan, sebab wang caruman ini adalah wang caruman daripada pencarum. Pencarum boleh ataupun berhak untuk memilih jika mereka memerlukan untuk kegunaan. Mereka tidak bekerja, tidak aktif mencarum dan sebagainya, ada halangan. Jadi berikan pilihan kepada mereka ini untuk sama ada mengeluarkan ataupun membiarkan. Kalau mereka milih untuk membiarkan, mungkin mereka ada mendapat bantuan, mereka ada mendapat pendapatan sampingan dan juga sebagainya. Tetapi kita tidaklah boleh kata kalau golongan sulumah ini kita minta mereka untuk terlibat dengan aktiviti mencari pendapatan seperti perniagaan dan sebagainya, sebab bukan semua mempunyai kemampuan, bukan semua mempunyai kemahiran, bukan semua mempunyai pengetahuan untuk membuat perkara sedemikian. Dulu kita ingat kalau kata berkenaan dengan isu pendapatan dan sebagainya, sentiasa dicadangkan untuk bekerja. Dan kita ambil contoh buka stall burger. Kalau satu lorong taman perumahan tu sebagai contoh ada 40 buah rumah, katalah dalam 10 cukup ataupun 5 isi rumah, 5 isi rumah ni tidak ada pekerjaan dan perlu untuk menjana pendapatan dan sebagainya. Katalah 5-5 berniaga makanan ataupun 5-5 berniaga burger, masalahnya siapa yang nak beli?
terlalu banyak orang kata penawaran, tetapi permintaan itu kurang. Walaupun mereka boleh berniaga lauk yang berbeza, tetapi baki 30 isi rumah tu, adakah mereka akan menggunakan pendapatan mereka untuk membeli makanan-makanan yang dijual di kawasan tersebut, ataupun mereka memilih untuk memasak, beli lauk dan juga sebagainya. Jadi cadangan-cadangan seperti untuk perniagaan dan sebagainya bukanlah satu cadangan yang realistik untuk kesemua pihak. Dan cadangan juga seperti kata pihak kerajaan mempertimbangkan untuk diberikan bantuan baru dan sebagainya, itu adalah antara perkara yang patut dilakukan, tidak ada masalah. Tetapi nak dilakukan bantuan baru, nak dipertimbangkan perkara ini, semua mengambil masa. Jumlahnya juga akan diberikan tidak banyak, sedikit, dan ia tidak mampu meringankan pun golongan-golongan yang sudah tidak aktif mencarut akaun KWSP ini. Jadi saya melihat perkara ini, apa yang kerajaan takut sangat untuk memberikan pengeluaran KWSP, kalau tak boleh berikan semua, pada saya tak ada isu dalam perkara tersebut. Tetapi apa masalahnya nak diberikan kepada mereka yang sudah tidak aktif mencarum? Boleh tak bagi saya satu jawapan, kenapa tak boleh dibenarkan pengeluaran KWSP bagi seorang suri rumah yang mungkin dah 10 tahun tidak aktif mencarum? Mungkin dia dah berhenti kerja disebabkan perkara tertentu pada umur dia 38 tahun ataupun 39 tahun. Dia ada jumlah caruman yang mungkin agak baik, sekitar 100,000 dan sebagainya. Mungkin dulu dia bekerja sebagai M40, T20 sebagai contoh. Jadi apa kewajarannya untuk dia ini membiarkan wang caruman dia dalam akaun KWSP, sedangkan dia mungkin ataupun dia memang memerlukan akses terhadap tunai untuk digunakan bagi kehidupan harian mereka. Jadi ini satu persoalan yang masih terjawab, dan saya rasa sebarang kenyataan media berkaitan dengan idea untuk menolak pengeluaran KWSP ini tak perlu dah dikeluarkan. Tak perlu dah siapa-siapa pakai ekonomi, menteri dan sebagainya, sebab mereka ini akan mengulas benda yang sama, tetapi mereka tidak melihat kepada golongan-golongan yang bersasar, golongan-golongan yang tidak aktif mencarum ini. Tang situ tidak ada seorang pun yang berani ataupun mengeluarkan sebarang pandangan ataupun sebarang pendapat mereka, sebab saya percaya mereka tak boleh pun nak keluarkan sebarang kenyataan kenapa mereka tak boleh benarkan pengeluaran ini diberikan kepada golongan yang sudah tidak aktif mencarum. Jadi saya harap selepas ini pihak mana-manalah termasuk media, kerajaan dan sebagainya, tak perlulah kalau kita nak keluarkan kenyataan-kenyataan yang sedemikian. Benda ni semua orang boleh fikir, tidak ada masalah. Pencarum yang terkesan, pencarum yang bersasar ni pun dia pun boleh fikir kalau kata pasal usia 55, 60 tahun dan sebagainya. Tetapi untuk kegunaan dia sekarang, dia tidak dapat bekerja, dia tidak boleh bekerja, majikan tidak mahukan mereka ini, apa yang mereka boleh lakukan? Pasal bantuan baru, apa pula cadangan kerajaan berkenaan dengan bantuan baru ini? Adakah kerajaan mampu memberikan setahun dalam jumlah yang lebih besar, 10,000, 20,000 ringgit sebagai contoh? Jika ya, mungkin anda perlu nyatakan perkara tersebut dan lakukannya dengan kadar yang segera. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan dan nak ulaskan berkenaan dengan kenyataan media pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan dengan YouTube saya, Firdaus Selamat, Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.